Laju sikit. Nombor 2 So dia bagi vektor y. This is your vector y. So this is your first, anggap macam dia macam solve simultaneous equation je sebenarnya vektor ni. Okay, so this is your first equation. Okay, and this is your second equation. Anggap macam tu. So you masukkan satu ke dalam dua. So your vector y right now is n minus 2 vector p minus vector q. So saya salin. Lambda vector y equals 7p minus 3q. And your vector y right now is this one. So you copy dekat dalam bracket ni. Dah. Okay, vector y adalah 7 n minus 2 vector p minus vector q. Okay, so you expand. Okay, so you expand lah one by one. So you expand lambda times n minus 2 vector p. So dia jadi lambda n minus 2 vector p. Okay, lepas tu the next one. Okay, ni lambda times negative vector q. So dia jadi apa? My negative lambda vector q equals 7 vector p minus 3 vector q. Ingat saya pesan tak? Saya kata dalam vector dia banyak guna konsep equal. Equal vector ni tanda sama dengan. Apa maksud sama dengan? Vector on the left, okay, and vector on the right, okay, is the same. Maknanya sekarang you tengok vector p dulu. Okay, kita start dengan vector p. Kita compare. On the left, kita ada ni. On the right, kita ada 7. So, saya mulakan dengan vector p. Dia tak payah tulis macam ni lah, tapi nak bagi faham. So, vector p on the left, you ada apa? Lambda n minus 2. On the right, you ada 7. You get one equation. Okay, soalan tanya lambda and n. Why not? Dalam kes ni lebih mudah kita jadikan lambda sebagai kita punya subject. We make lambda as our subject. Okay, vector q pula. Tengok vector q. Okay, vector q on the left kita ada negative lambda. On the right kita ada negative 3. So you copy lah. Negative lambda equals negative 3. So lambda is 3. Okay, lambda dah dapat. So, masuk dalam this one. Lambda is 3 right now. Lambda right now is 3. Masukkan sajalah. You solve. 7 over n minus 2. Okay, ni macam mana nak solve ni? Tengok depan. Kita nak cari n. Janganlah pergi. Okay, you bawa all this naik atas. Tembak ni tembak sini. Tak perlu expand saya kata. Kalau orang dia expand, dia macam ni je nak tengok. You nak benda ni. Okay, but n ni dia dalam bracket. So bracket tu jangan usik lagi. So yang luar tu bawa dia turun dulu. Bawa pergi sebelah. Jadi 7 over 3. Lepas tu, ni negatif bawa sana jadi plus. So you ambil je lah calculator. Tekan sahaja 7 over 3. Plus 2. 4 1 over 3. Okay, 4 1 over 3. Settle. Boleh Tom? Boleh? Yes, teacher. Thank you. Okay, screenshot. Dah? 1, 2, 3. Okay, I hope you try all this lah. Dah cubalah. Okay, next multiplication of vector by a scalar. Okay, ini sebenarnya adalah parallel and collinear. Sama lah, benda dia sama. Where one vector can be written in terms of other vector. Where actually the k there is the ratio of the vector. Okay, so kalau A can be written, vector A can be written in the form of vector B, or vector B can be written in the form of vector A. So actually the lambda here is the ratio of the vector A and the vector B. Okay, dia sebenarnya kalau dia konsep parallel, collinear, okay, where involves scalar multiplication of vector by a scalar lah. Okay, ni kira skala lah. Ni skala tu adalah apa? Pemalar. Lambda tu pemalar lah, nilai pemalar, constant. Okay, so bila dia parallel collinear dia guna konsep nisbah, ratio.
Guna konsep apa? Ratio. So sebenarnya yang berlaku di sini adalah lambda, kalau kita jadikan lambda sebagai kita punya subjek, kita akan dapat vector A over vector B. Okay, coefficient of vector A, kita dapat ratio between the vector A and the vector B. So yang ni kalau kita jadi lambda sebagai subjek, kita dapat the ratio of vector B to the vector A. Itu maksud scalar multiplication of a vector. Dia melibatkan parallel and collinear. Okay, yang ini saya nak you buat sendiri, ni tak ada masalah. Tambah macam biasa je. Maksudnya sayang, cuba tengok dalam soalan ni, nampak tak ni punggung semua sama? Maknanya semua vektor ni dia parallel. Vektor 2A, vektor A, vektor half A. Tak logik lah, half A besar kan. Maybe macam ni. 2A panjang. Ni 2A. Okay, next A. A maybe banyak ni. Next half A. Half A setengah. So nampak tak? All this vector, punggung dia vector A. Maknanya dia apa? Dia parallel. Bila dia parallel, lepas sebab tu kita boleh tambah tu. Okay, so dalam kes ni tak ada masalah sangat. Tambah macam biasa je lah, ambil kepala dia, tambah je. Saya nak kamu buat nanti. So kamu nak buat macam mana? Kamu buatlah macam ni. Bracket. Okay, punggung dia vektor apa sekarang? Semua ni vektor A. Punggung letak kat luar. Anggap macam punggung. Vektor tu anggap macam punggung. So dia punya kepala dia apa? Kepala dia coefficient lah maksud saya. Kita ada 2, 1, half. So 2 plus 1 plus half. Tak payah tulis pun tak apa, ambil je calculator tekan. Okay, tekan je lah 2 plus 1 plus half. Kalau siapa yang cekap tu terus dia pakai otak fikir. 7 over 2 lah ni. 7 over 2 or 3, 1 over 2 vector A. 7 over 2 vector A. So this step tak payah tulis. Terus tulis ni pun tak ada masalah. Okay, saya rasa ni tak ada masalah, buat macam biasa je. Contoh saya ambil yang tolak. Okay, yang minus. Ni pun sama. Vector A punggung dia. So you ambil kepala dia apa? 7 minus 3 minus 1 over 2. Besarnya. Okay. So 7 minus 3 minus 1 over 2. You akan dapatlah 7 over 2 vector A. So saya nak you buat semua ini nanti esok. Okay, sila buat semua ni lah. Nanti kamu buat. Okay, next. Ini yang dah kita buat, determine whether the vectors are parallel or not. Okay. Okay, saya nak ajar satu teknik baru pula hari ni. Okay, hari tu saya ajar A saya dah tunjuk, saya tunjuk B pula. Menggunakan satu lagi kaedah yang lebih mudah lah. Okay, tengok depan. Bila dia kata determine whether the vectors are parallel or not, kamu faham tadi kan? Kalau contoh vector A dengan 2A, kita kata dia parallel sebab belakang punggung ni sama. Where here actually this vector is actually this vector, katakan ni vector AB, ini vector CD. Actually vector AB is 2 times of vector CD. Sebab tu dia parallel, where you can write one vector in terms of other vector. Okay, ini yang kita faham tentang konsep parallel. So sekarang ni bermakna dalam, kan saya dah bagi tahu tadi, lambda tu sebenarnya adalah ratio between the vector A and the vector B here. Okay, because right now involve vector A and vector B lah, dia bagi contoh kat sini. Okay, dalam kes ini kita ada PQ and RS. Untuk B ya, saya nak buat B. Kita ada PQ, kita ada RS. Okay, so maksud sekarang, you boleh nampak ke? Vector PQ and RS is interval of vector A and vector B. Okay, maknanya cik-adik, kan kita dah belajar, parallel tu dia berkaitan dengan dia adalah sebenarnya gradient dia sama. Gradient dia sama. Okay, slope sama. Sebab tu kita kata dia parallel. Dia boleh jadi arah dia opposite direction tapi slope dia sama, nampak? Slope dia sama. Dia kalau macam ni satu, macam ni satu, ini non-parallel. This one parallel. Walaupun opposite, even opposite direction tapi dia masih parallel because dia punya gradient dia sama. Yang penting adalah gradient dia sama.
Itu sebab kita kata dia parallel. Parallel or collinear, benda dia menggunakan parallel itu, collinear itu adalah sebahagian daripada konsep parallel lah. Sebab kalau collinear dia satu garisan, berada di dalam garisan yang sama. So slope dia slope sama. Vektor AB, vektor BC, gradient AB sama je dengan gradient BC. Sama je dengan gradient AC. Sebab dia satu garisan. Slope sama. Okay. So kenapa kita kata collinear? Kita kata collinear sebab dia common point lah, nampak? A, B, B, C. Ada C kat sini lagi. So ada alphabet yang sama sebab tu dia collinear. Berada dalam garisan yang sama. Okay, yang penting adalah you faham bila sebut je parallel, oh I know teacher. It is all about the gradient is the same. Where the ratio is the same lah. Maknanya kan gradient kita cari kita ambil the value on the y-axis over the value of on the x-axis. Ini kan tanda divide ni menunjukkan ratio. Ratio paksi y kepada paksi x. Ratio y-axis to the x-axis. So kita boleh gunakan konsep ini untuk cari, to determine whether the vectors are parallel or not. Kita boleh gunakan. Okay? Okay, jadi sekarang ni kita cara nak buat dia. Okay, tadi kita dah faham dah. Kalau dua vektor tu dia parallel, maksudnya punggung dia sama. Okay, punggung dia kena sama. Sekarang you tengok mana PQ ini. Okay, mana RS ni. Okay, ada satu lagi teknik yang boleh kita apply di sini. Caranya adalah kamu buat proses factorization, kamu keluarkan. Okay, 4 dengan 8, you boleh keluar apa? Boleh keluar apa? Factorize. 4 dengan 8, you boleh keluar 2. 2? 2 ke? Sure. 4. 4 lah. Kenapa tak boleh padam? Tak boleh padam? Saya tak tahu kenapa ni. Small eraser. Cannot, tak boleh padam lah. Boleh. Ni boleh padam. Ni tak boleh padam. Entahlah kenapa. Biarlah kat situ. Sama dengan hak merah tu tak boleh padam. Okey, jadi kita keluar 4 lah kan? Betul tak? Keluarkan 4. So dalam bracket dia jadi apa? A minus apa? Sini. Sini apa? 2B. Okay. RS kita boleh keluar apa? PQ and RS. Kita boleh tak keluarkan? Tak boleh keluarkan? Betul tak? Tak boleh bawa keluar apa-apa kan? I mean, dia tak ni dengan ni. Dia tak boleh factorize. Betul tak? Dia tak boleh factorize. Maknanya dia tetap sama macam tu. So bila di belakang ni tak sama, okay, dia tak sama, maka dia PQ and RS not parallel. It's not parallel. Okay, tapi kalau A ni PQ and QR kan? Tengok PQ. Saya boleh keluar 4, dia jadi macam ni. QR, saya boleh keluar 2 kan? Ni. Kan boleh keluar 2. Dia jadi apa? A minus 2B. Boleh nampak tak ni? Nampak tak punggung dia sama? Nampak? So kalau punggung dia sama, maknanya PQ and QR are parallel. Dan lagi satu, kena tulis, okay, boleh nampak kan? PQ, ratio PQ kepada QR, ni, ratio, ni nampak tak? 4.
QR 2. 4/2 is 2. So PQ is actually ini is 2. So PQ is 2 QR. Atau you boleh tulis QR is half PQ. Ni boleh, ni boleh. Boleh. So dalam kes ni cik adik, disebabkan dia ada common point kat sini. Nampak tak common point? Q kan? Maknanya dia bukan saja parallel, tapi dia juga adalah apa ni? Collinear. Sebab apa? Sebab kita nampak ada common point. So PQ and QR are parallel and dia juga adalah collinear. Okay, where PQ can be written in the form of QR, where the ratio here, the lambda is 2 here. Okay, the ratio PQ to QR is 2 to the 1 actually. Ratio dia sebenarnya adalah 2 kepada 1. 2 kepada 1. Okay, bila kita simplify lah, PQ to QR, the ratio is 2 to the 1. Okay, ini satu lagi teknik lah. Okay, okay, semalam sama example 6 dah. Okay, yang ni jom kita buat guna kaedah yang tadi tu. Okay, nak cari constant, nak cari n. Okay, dia macam ni dia ada dua jenis soalan, dua bentuk soalan. Satu dia suruh prove that sama ada parallel or collinear. Parallel or collinear. So kalau dia tanya show that, proof lah tu, soalan proven lah. Yang ini kamu factorize. Ataupun buat macam semalam saya tunjuk tu. Cari one by one. Coefficient vector A semalam saya buat macam ni kan. Saya tunjuk, saya pakai kaedah semalam punya. Form 4. Ni semalam punya kan. Semalam punya ni. Ni semalam punya. Ni. Semalam punya saya guna kaedah ni. Bukan, silap. Ni silap. Ni. Show that. Determine whether the vectors are parallel or not. So saya cari one by one. Nampak tak saya? First we understand PQ can be written in the form of QR. Lepas tu saya cari lambda. Okay, saya compare vector A punya punggung, vector B. Saya compare. Both saya dapat dia punya lambda is 2. So they are parallel. Itu satu cara. Satu cara lagi macam saya tunjuk tadi ni. Okay, satu cara lagi kamu boleh buat macam gini lah. Ni. Kamu factorize. Kalau kamu nampak punggung kat belakang tu sama, maknanya dia parallel. Okay, and then cari dia punya ratio. Ratio PQ to QR. Kita dapat tadi 2. So PQ is 2 QR. Okay, yang tadi pun kita dapat, kalau guna kaedah yang tadi tu, kita dapat PQ is also 2 QR because lambda here is 2. So PQ ni daripada sini kalau saya tulis balik, PQ lambda kita dapat 2, so dapat 2 QR. PQ is 2 QR. Maknanya ratio vector A and vector B sama. Ratio vector A to vector B adalah sama. Okay? Adalah sama. Adalah 2 to the 1. Dia punya ratio lah. Okay? Tapi tak boleh tulis macam ni tau. Salah. Ni cuma untuk kita macam kita punya ni je lah. Okay. So sekarang okay, yang ni kita cuba. Okay, itu jenis yang pertama. Lupa nak beritahu bentuk soalan tadi. Yang kedua, jenis kena cari constant. Find constant. So, pakai terus kaedah ratio. Ratio ni berkaitan dengan gradient, slope. Bila dia parallel, slope dia sama. Maknanya, maknanya kita boleh guna konsep gradient lah. Okay. Okay. So dalam kes ni, saya ambil contoh yang ini. Okay, dia kata P and Q are parallel. Find the value of N. N itu adalah constant, nampak ni? N is constant.
Ni jenis pattern yang kedua di mana you kena cari constant. Dalam kes ni constant kita adalah n. Okay, so kamu faham bahawa ratio antara vektor P kepada vektor Q bermakna kamu kena ambil kepala vektor A bahagi kepala vektor B lah. So kita cari ratio sudahlah. Kita cari ratio. So kita buat satu-satu. Okay, kita faham bahawa kita ada dua vektor di sini, vektor A dan juga vektor B. Dan kita faham bila dia parallel, maknanya ratio vektor A, ratio vektor, dia punya ratio dia sama. Ratio mereka sama, kita kena buat ratio. Okay, caranya adalah, okay, kita ambil dulu vektor P. Kita ambil 4. Okay, 4 over 6 lah. Okay, ataupun kalau kamu rasa cikgu saya tak faham lah cikgu nak buat kaedah ni macam mana cikgu. Okay, kamu buat kaedah. Sekejap. Okay, kalau kamu pakai kaedah lambda tadi dia akan jadi macam ni. Okay, vector P can be written in the form of vector Q. Vector P adalah 4A minus 6B equals to lambda. Vector Q adalah 2A plus NB. Lepas tu kamu expand. Panjang kalau guna kaedah ni. Kaedah yang expand ni. Lepas tu kamu compare. Kamu ambil vector A dulu. Kepala dia ini. 4 dengan 2 lambda. So lambda dapat 2. Lepas tu kamu ambil vector B pula. Ni kepala dia. Ni kepala dia, kamu equate. Negative 6 lambda, negative 6 equal lambda n. Lambda tadi kita dah dapat dah 2. So ganti dengan 2. So n kamu akan dapat negative 3. Okay, ini kaedah panjang. Okay, ini satu cara lah. Okay, ada orang suka guna kaedah ni terpulang tapi takut sekali calculation lah. Okay, calculation dia panjang. Okay, dan lagi satu tadi saya kata guna kaedah ni, ratio. Ratio tu maksudnya kita ambil ratio vector P to vector Q lah. Sebab sebenarnya yang berlaku di sini adalah, tengok panjang nak bagi faham. Lambda tadi 2. Ni lambda ni dapat 2. Kalau kita tulis balik, vector P is actually 2 vector Q. So dia punya vector P, ratio vector P kepada vector Q sebenarnya adalah 2 to the 1. Sebenarnya, yang sebenarnya berlaku. Okay. Okay, jadi kalau katakanlah you nak buat kaedah ratio, macam mana? Kaedah ratio kita buat macam ni. Ni method 1. Okay, method 2. Guna kaedah, ini method 1 kita guna kaedah, tak tahu nak cakap apa ni, lebih kurang je sebenarnya. Okay, method tu kita panggil kaedah ratio. Okay, ratio antara vector P dan juga vector Q. Okay, so bila ratio, okay, kita ada vector P dan juga vector Q. Ratio dia sama. Okay, vector P, tulis bawah sikit lah, tak nampak. Kita ada vector P dengan vector Q. Okay, dia punya ratio tu maksud saya adalah dia punya kecerunan. Gradient. Sama, sebab tu saya guna sama dengan. Macam mana nak cari gradient? Kena buat simbol ni. Apa bahagi apa. Iaitu kita ambil Y, kalau kecerunan selalu kita ambil paksi Y bahagi paksi X. Value paksi Y, kan kita ambil kalau gradient, copy yang kanan dulu. Kanan tu adalah Y koordinat, bahagi dengan X koordinat. Macam tu lah, tu cara nak ni je lah, nak ingat je lah. Yang penting adalah you faham. Kalau parallel, gradient dia. Yang penting you faham gradient dia sama. Slope dia sama. Okay, so kita ambil punggung ni, vector P kita mula dengan vector P. Punggung, ni macam Y lah kiranya. So Y kita seolah-olah lah, bukan Y tapi seolah-olah sebab nak bagi faham.
kita ambil negative 6. Lepas tu kita ada 4. Okay, vector Q pula. Ni N. Ni 2. Okay, cuba modify. Dapat apa? Negative 6 times tu negative 12 divided by 4, negative 3. Sama jawapan. Faham ke? Boleh ke? So ni kaedah yang kamu suka yang mana? 1 ke 2? 1. 1. Walaupun panjang. Terpulang. Okey, tak apa. Saya cuba lagi kaedah ratio. Maybe tak berapa nak nampak sangat tu sebab tu kata tak berapa nak sure. Macam ni lah. Macam ni. Dia macam ni. Sebenarnya ini cuma cara nak bagi ingat tau. Bukannya kamu ini boleh ditulis macam ni lah. Ni Y. Ni X. Anggap macam tu. Kan keturunan gradient ni kan? Ni kan? Formula dia kan? Anggap macam tu. Kalau vektor Q, N minus 6 dengan 4. Ni N minus 6, Y. 4 itu dia punya X. Itu cuma kita punya macam, sebenarnya tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Ni tak boleh, salah. Tapi ni macam nak bagi kita senang ingat lah. Faham tak? Sebab kita dah faham dah kalau parallel tu dia gradient dia sama. Maknanya, okay, gradient dia sama. Vektor P dengan vektor Q tu, dia punya gradient dia kena sama. So macam mana nak dapat gradient untuk vektor P? Ambil negative 5 over 2. Kalau vektor Q, kita ambil N minus 6 over 4. So bila daripada sini, kita simplify, kita dapat negative 5 times 4, negative 20 divided by 2, negative 10. Okay, N akan dapat negative 10 plus 6, 4. Terus dapat 4. Tapi kalau kamu nak guna kaedah yang tu, panjang. Kan? Tengok 2A tolak 5B. 4A campur N tolak 6B. Lepas tu, tengok pulanglah. Okey. Kita ambil ni dua-dua dengan 4 lambda. Lambda dapat 1 over 2. Okey, lepas tu punggung ni pula. B. Dengan ni kan. Lambda tadi dapat half. Negatif 5 kali 2, negatif 10. N tolak 6. N dapat negatif 10 tambah 6. Ini negatif 4 silap. Ni negatif 4. Lupa tulis negatif. Negatif 10 tambah 6, negatif 4. Bukan ke sama jawapan? Cuma ni guna kaedah panjang. Ini guna kaedah pendek. Boleh screenshot. Maybe nak balik kaji ke apa ke. Screenshot dulu. Ni sekejap. N is negative 4 tadi. Okay, screenshot. Kau tulis cantik-cantik lah sikit. Ni tulis tak cantik ni. Tulis cantik-cantik sikit. Cikgu, Ya? saya nak tanya, kalau kita guna kaedah pendek, markah sama ke? Sama. Sebab kita faham, sebab dia macam ni, kalau kaedah panjang ni, kita menggunakan, sebenarnya dia ratio juga, cuma dia dalam bentuk equation. Lambda ni kan dia punya ratio kan? Lambda tu sebenarnya adalah ratio. Sebab daripada sini, lambda sebenarnya adalah, bila kita jadikan lambda sebagai subjek, dia adalah P kepada Q. Maknanya ratio antara vektor P dengan vektor Q. Lambda itu adalah ratio between vektor P and vektor Q. Cuma ditulis dalam bentuk persamaan. Dapatlah lambda is 2. Okey, yang ini kita faham bahawa, dan lagi satu kita kena faham, ratio tu sebenarnya adalah merujuk kepada apa? Gradient, slope. Sebab bila dia parallel vector, kan, parallel, ni nampak tak slope dia sama. Dia punya tu, slope lah, slope tu apa?
Kalau macam gini, slope dah tak sama. Ni kan, faham tak? Ni A, B, C, D, PQ. PQ tu slope dia dah lain. AB dengan CD slope dia sama. Maknanya dua line ini, ni, gradient dia sama. So bila gradient dia sama, maksudnya apa nanti ratio dia sama lah. Jadi kalau kita guna kaedah ini tadi, kita guna konsep ratio dia sama. Boleh? Boleh. Contohlah kita ambil ni. Cuba lagi satu Kita cuba lagi satu. Vector P and Q are parallel. Parallel dah tahu dah, ratio sama. Ratio vector P, maknanya dia punya gradient tu kalau kita cari mesti sama. Macam mana nak dapat gradient vector P? Kita ambil yang belakang tu, kepala dia, bahagi yang depan. Kita anggap macam yang belakang tu Y lah. Yang depan tu X. Kan kalau gradient Y bahagi X kan? Okay, vector Q yang belakang dia apa? N minus 6. Yang depan 4. Tapi tengoklah sama, ini kan A. Maka ni A, nampak tak? A tu kepala dia 2. Okay? A itu, kenapa saya A ni, untuk A lah, ni 2. Nampak dia duduk di bawah dua-dua tu. Janganlah pergi salin macam ni pula, tiba-tiba soalan tu twist sikit. Salin ambil juga yang belakang. Tak boleh lah, dia kan A dulu baru B. Maksudnya yang belah atas ni saya ambil punggung B, yang belah bawah ni saya ambil punggung A. Kalau saya buat bentuk kolom, dia jadi macam gini lah. Dia jadi bentuk macam tu lah, kalau kolom lah. Nampak? Okay. Tak nak, kalau kata susah lah cikgu, susah, tak faham lah cikgu. Tak apalah, pakailah kaedah panjang tu, tak ada masalah. Okay. So daripada sini modified, jadikanlah N sebagai subjek. Negative 4 times 4, negative 5, 4, negative 20 divide by 10. Ni soalan yang sama tu lah. N negative 4. Kan? Okay. Alright. Kenapa dia tanya K? Ada K ke kat situ? Tak nampak pula K saya. Tak ada. Okay, ini adalah dia punya lambda ni. Kalau guna kaedah ni, nampak tak kamu akan dapat value lambda? Ni. Sebab tu jawapan ni bagi K is half. K itu merujuk kepada lambda. N kita dapat negative 4. Okay? Boleh Okay, cuba satu yang ni. Cuba guna kaedah ratio. Cuba. Cepat, sketch. Ni bahagi apa? 3. Allah. Sama dengan Q dulu Q belah atas Q tau. Bahagi belah bawah negative 2. Okay, siapa yang buat kaedah panjang dapat tak 3? Dapat tak? Dapat tak yang? Dapat. Okay, why not? Cuba lagi satu. Yang ni. Kamu dah screenshot ke? Dah screenshot Saya bagi screenshot jap. 1, 2, 3. Dah. Dah Okay, cuba yang ni. Nombor 3 ni. Tak buat lagi nombor 3. Ke dah buat? Oh, dah buat dah. Nombor 2. Nombor 2 tak buat lagi. Ni. Salin jap, cuba buat kejap. Nombor 2 ni. Ni. Okay, cepat. Dapatkan jawapan.
Cuba guna kaedah ratio. Okay, mula dengan vektor P dulu. Macam mana nak dapat dia punya slope gradient dia? Apa bahagi apa? Ya? Apa bahagi apa? 6 divide 3. Pandai pun. Okay, vektor Q pula. Kita nak ambil N apa over bahagi? 2. Pandai. So N akan jadi 6, 12, 4. Kan cepat? Kan? Faham ke? Faham. Boleh? Faham. Dia bukan apa, dia kamu anggap yang belakang ni macam value Y. Yang depan tu macam value X. Kalau nak cari dia punya gradient kan Y bahagi X kan? Kan? Sebab bila dia parallel maknanya slope dia kena sama. Slope kena sama maksud saya gradient sama. Gradient bagi vektor P dengan vektor Q tu dia kena sama. Okay, ni cara ni kita dapatkan gradient vektor P. Ini gradient vektor Q, dia kena sama gradient. Barulah boleh dikatakan dia parallel. Faham konsep parallel? So yang sebenarnya bila you buat apa tu value Y bahagi value X ni, ini yang dipanggil ratio tu. Lambda tu. Ya. Okay. Selesai. Yang ni saya nak kamu buat nanti, saya dah masuk dekat dalam group benda ni. Kamu buat. Ini pun sama, ada jawapan yang salah ya. Jangan kata semua jawapan di sini betul. Kalau katakan kamu dapat lain, kamu tanya saya, teacher betul tak I buat? Boleh ke? Maybe jawapan ni memang ada salah pun. Tapi saya tak ingat yang mana satu sebab saya tak catat. Sini kamu dah buat dah. Okay, saya nak kamu buat. Okay, hari ni kita nak buat non-parallel vector. Okay, kalau non-parallel, vector non-parallel, okay, dia tak payah cerita ni sangatlah, kamu guna konsep equal sudah. Macam contoh macam ni dia kata where A and B are not parallel, vector A and vector B are not parallel. Okay, find the values of the constant. So dia sebenarnya kamu anggap je bila nak solve, kamu anggap ini macam equation yang dia bagi. Ada 2, ada 3. Ini if dia bagi. So maksudnya semua kena masuk dalam ni. Masukkan 1 kat dalam ni, 2 dalam ni, 3 dalam ni. Kenapa? Sebab ini vektor P, vektor Q, vektor R. Sini ada R, ada P, ada Q. So you masukkan saja. Vektor P, vektor R apa? Ni, masuk. Panjang lah. Okay, equal to. Okay, vektor P apa? P. Ni. Salin. Okay, ni vektor P Okay, minus 3. Vektor Q, mana vektor Q? Vektor Q ni. Okay, kita ada Q kat situ. Okay, salin. Non-parallel vector, dia tak ada masalah, just pakai konsep equal sign saja, nanti nak dapatkan jawapan. Okay, sekarang kena expand. Hati-hati bila expand. So sekarang kita ada 2 punggung ya. Kita ada punggung vektor A. Ni. Punggung vektor B. So maknanya vektor P tu dalam sebutan in terms of vektor A and B. Vektor Q juga in terms of vektor A and B. Vektor R juga in terms of vektor A and vektor B. Okay, kita expand. Okay, dah. Okay. Sampai kat sini, tak payah cerita, tak payah nak simplify pun tak apa, terus saja. Kan konsep sama dengan equal sign. Maknanya vektor on the left, kita ada punggung vektor A dulu, kita check one by one. On the left, kita cuma ada H. So salin. On the right, pergi tengok vektor A punya punggung.
kita ada ni satu, lagi kita ada ni. Oh, 10 minus 9, 1 lah kan? Boleh simplify terus, tak nak pun tak apa. So 10 minus 9, 1. Terus dapat H is 1. Kan senang? Okay, lepas tu kita tengok pula vektor B punya punggung. Okay, on the left kita ada apa? Ni. Ini sama dengan equal, konsep equal sign, so equal. On the right, kita ada mana vektor B? Punggung dia, kepala dia. Ni punggung vektor B. So kepala dia kita ada apa? 8 plus 3, jadi 11. H tadi kita dapat 1. Ganti. Sebelas. Dah. 11 tolak 3, 8. 8 tolak 1, 7. Sorry. 7. Boleh? Boleh ke? Boleh. Kalau non-parallel, guna konsep equal-sign cukup. Cukup faham yang tu sudah. Compare. Compare vector on the left and on the right. Guna, ingat macam tu cukup kalau untuk non-parallel. Kalau parallel, ingat ratio. Kalau dia kata prove that the PR is parallel to RQ contoh, yang itu kamu factorize ataupun kamu expand one by one macam saya tunjuk semalam. Ada dua cara. Boleh sama ada kamu factorize ataupun kamu expand one by one and then cari lambda. Kalau dua-dua lambda sama maknanya dia parallel. Tapi kalau kamu guna kaedah yang satu lagi tu, saya suruh you factorize saja. Lepas tu cari, kalau punggung belakang sama maknanya dia parallel. Cari ratio dia dapat berapa. Then rewrite. Boleh? Faham ke? Boleh. Okey, nombor 2 ni kamu buat sendiri. Kamu dah screenshot dah? Dah. Kejap, masa dah habis ke? Dah. Alamak, sekarang waktu apa? Rehat. Oh, minta maaf dah tak ambil waktu rehat kamu. Okey, jadi macam ni. Saya rasa kamu boleh dah buat yang ni satu lagi. Kalian jap, tak jangan lupa pula. Kolinia buat macam sama macam itu. Kamu boleh cuba example 12, tak tahu buat tak apa. Lepas tu kamu cuba example ni, G. Dah kali ke belum? Yang mana saya tak suruh tanda-tanda ni, kejap lagi sekali. This one. G. Example 12. Yang G ni, buat semua exercise 1 lah. Tak tahu tak apa. Jawapan ada ke kat situ lah? Ada kat atas tu ada jawapan. Tak dapat nanti bagi tahu. So yang ni semua buat juga. Boleh guna dua cara Ingat apa yang saya bagi tahu tadi. Lepas tu yang ni pun boleh cuba. Kamu buatlah sebab esok cuti kan, ada sepatutnya 2 masa saya. Jadi kamu buat waktu, anggap saja macam ada at max 2 jam besok. Kamu buat. Yang ni pun cuba juga. Ni lukis saja. Yang ini pun sama. Ni dah buat kot rasanya ni. Both in a, yang ni dah. Semalam kot saya suruh buat, tak apa, siapa tak buat lagi buat. Okey, sampai situ je kot. Yang ni semua tak, nantilah sebab banyak dah tu saya bagi suruh buat tu. Okey, sampai sini saja.